Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi dalam segmen motivasi pagi di IKIM FM, pilihan utama anda. Dan hari ini kita akan bincangkan macam mana orang terdahulu, sahabah-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa kita suka cerita sahabah ni? Sebab mereka ni kena jadi contoh kita. Sebab kalau kita baca Hayatus Sahabah, begitu banyak jilid, dia banyak tebalnya. Cerita kehidupan dia ni merangkumi segala hal, segala senyum, tawa, menangis. Kalau cerita bab menangis je, tak dapat nak tunjuk radio ni punya tebalnya. Maknanya macam tu sekali kehidupan yang kita kena ikut dan kita kena ceritakan pada anak-anak, keluarga kita. Jadi satu kisah bila mana mereka sentiasa menunaikan hak orang lain. Salah satu sifat sahabat, menunaikan hak orang lain tanpa mikirkan apa hak mereka. Tak apa, hak mereka biar Allah yang tunaikan. Ni sifat sahabat. Sebab tu dalam satu hadis dalam sahih beritahu, dia cerita satu orang bila zaman dahulu dia jual tanah. Bila dia jual tanah, sekali dekat tanah tu dia jual, orang tu belilah. Beli tiba-tiba dia jumpa ada emas kat tanah tu. Bila jumpa emas, kalau kita diam-diam je lah kot. Sebab dah jumpa, kita yang gali, kita jumpa. Dia jumpa tuan tanah. Dia kata, tuan, saya beli tanah je, saya tak beli emas. Orang tu kata, saya pun tak tahu ada emas. Emas tu punya, saya jual tanah tu, kita masuk emas lah sebab saya tak tahu. Kalau kita memang pun mungkin lah kot, tok saya dulu, macam mana emas tu bagi balik kat kita, macam tu. So dia kata, tak apalah, tak, saya jual tanah je, ambil tu emas tu. Orang tu kata, tak, saya beli tanah je, emas tu saya tak tahu, ambil pulang balik. Dua-dua tak nak. Last sekali panggil satu orang untuk adili dia. Dia bincang-bincang lah. Satu orang ni ada anak-anak teruna, seorang ni anak dara. Bincang-bincang, dua-dua tu pun tak ada pasangan lagi. Dia pun telah jodohkan dua orang tadi. Dia bagi hadiah emas tadi pada anak dan menantu dia. Yang tu sifat dengan bila kita tunaikan hak orang lain, dia akan menyatukan. Bila kita sibuk tuntut hak kita, dia akan mecah belahkan dalam segala hal. Bila kita mula kata hak kita yang tak tertunai, maka ketika tu wujudlah perpecah belahan. Sebab tu kita kena kata apa hak yang saya patut tunaikan. Orang Islam dia sentiasa fikir untuk tunaikan hak orang lain, hak dia biar Allah yang tunaikan. Suatu hari Ali radhiyallahu anhu, yang kisah dia bernazar, dia puasa. Dia kata kalau Hasan Hussein ni dia sihat, dia nak puasa. So dia pun puasa. Bila dia puasa-puasa, tiba-tiba waktu ringkas cerita, waktu nak buka puasa ni, baru nak buka puasa, tiba-tiba ada orang beri salam. Kalau kita time buka puasa, orang datang rumah macam mana? Allah, siapa pula time-time makan ni, baru nak makan. Tiba-tiba dia buka pintu. Buka-buka tengok siapa dia. Datang beberapa orang miskin minta makanan. Maka dia tanya Fatimah, wahai Fatimah, apa cadangan kamu? Tengok rumah tangga orang terdahulu, apa-apa dia mesyuarat, dia bincang. Maka dia kata, wahai Ali, dia cakap panjang tapi ringkasan dia kata, saya cadangkan kita bagi semua makanan ni pada mereka. Dan mudah-mudahan dengan asbab ini, dengan sebab ni, supaya kita ni anak-anak kita tak miskin. Tak apa, bagi kat dia orang, biar dia orang dapat makan, dia orang senang, kata Fatimah. Maka waktu tu Ali telah buat keputusan bagi semua makanan. Maka Hasan Hussein makanan nak masuk mulut dah. Kalau kita Allah, anak tu bagilah, bagi sikit kat dia orang, sikit untuk kita. Itulah kalau kita fikir yang sepatutnya. Hasan Hussein kecil lagi, tapi Hasan Hussein kata, ayah, ambil ni, makanan nak masuk mulut, ada dekat azan, bagi semua sekali. Allahu Akbar. Esok sahur lebih kurang, minum air apa semua. Hari kedua pula puasa, baru nak buka puasa, tiba-tiba ada orang beri salam lagi. Kalau kita orang beri salam, ya Allah, siapa pula ni? Dia ingat rumah ni rumah apa ni? Kunci pintu, ambil mangga, tambah 2 mangga, dia kata. Jadi dia tengok rupanya datang beberapa orang anak yatim. Maka dia tanya Fatimah, macam mana, apa cadangan kamu? Ini anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dalam hati dia penuh dengan keimanan. Maka dia kata, wahai Ali, aku cadang kita bagi semua makanan ni pada mereka. Maka dia telah ambil semua makanan dan bagi pada mereka tu. Hasan Hussein makanan nak masuk mulut, nak dekat azan dah. Makanan tu pun dia kata, wahai ayah, ambil makanan ni bagi juga pada mereka. Waktu bila dia bagi je, sampai kepada dapat kepada anak yatim tadi. Betul hari ketiga pula minum air, buka waktu sahur, buka puasa, baru nak makan 3 hari puasa. Baru nak buka puasa, tiba-tiba ada orang beri salam. Siapa beri salam? Satu orang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta makanan untuk tawanan perang di masjid. Minta makanan untuk tawanan perang di masjid. Kalau kita nak bagi ke tak nak bagi? Tawanan perang ni, kalau orang yang mana mungkin pernah bunuh bapak kita,
orang pernah bunuh pakcik kita, orang pernah bunuh orang Islam, orang jahat ni, nak bagi ke tak? Tapi Fatimah radhiyallahu anha orang yang faham kehendak Allah dan kehendak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata, wahai Ali, kita ikram, kita muliakan mereka, bagi makanan ni pada orang bukan Islam, mudah-mudahan dengan asbab tu mereka akan tertawan dengan Islam. Orang Islam sanggup tengok anak dia lapar untuk lihat manusia datang kepada agama. Maka Hasan Husin makanan baru nak masuk mulut, dia kata bagilah semua. Dia pun ambil makanan tu bagi kat bapak dia, dan telah bagi semua sekali kepada utusan tadi untuk tawanan perang di masjid. Kalau kita yang pertama kedua mungkin logik, orang miskin, anak yatim, tawanan perang boleh ke? Orang jahat ni. Tapi inilah sifat orang terdahulu yang begitu mulia, yang kita dengar pun tak tahu apa, kita begitu jauh nak ikut mereka ni, tapi kita kena dengar supaya jadikan mereka contoh. Kemudian Ali radhiyallahu anhu pergi masjid dalam keadaan lemah, tak larat. Maka Nabi tanya apa jadi, Ali ceritakan, dan Nabi SAW beritahu asbab pada amalan kamu, bersabda, asbab amalan kamu ni, Allah berfirman yang kita selalu baca hari Jumaat, surah Al-Insan kan, rakaat kedua tu, apa dia? Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Allah berfirman apa dia? Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, mereka yang beri makan ala hubbihi, makanan yang sangat mereka cinta, makanan yang sangat mereka perlu orang bercinta kan. Kalau berpisah mati, yang tu maksud dia, asbab makanan ni mereka mati. Tapi begitu beri pada siapa? Allah rakam dalam Quran apa yang mereka buat. Mereka beri kepada miskin wa yatim wa asira, pada beberapa orang miskin, beberapa anak yatim dan tawanan perang. Lepas tu Allah rakam pula perkataan Ali, apa dia? Innama nut'imukum liwajhillah, kami beri makan ni liwajhillah, semata-mata untuk lihat wajah Allah. Kami beri makan nak mati dah ni, bukan nak apa-apa, liwajhillah, semata-mata untuk lihat wajah Allah, untuk dapat redha Allah, supaya Allah suka pada kami. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami beri makan ni tak harap apa-apa balasan pun, walaupun ucapan terima kasih. Orang Islam ni buat baik pada orang, terima kasih pun tak payah. Kita kadang-kadang baru nak buat baik sikit je, senyum dekat orang lain, tengok orang tak balas, kita kata sombong dia tu, malas nak senyum sampai mati tak nak senyum. Kita kadang-kadang kerana parking terlebih kat rumah sikit je, sampai mati tak bertegur jiran tu, kerana benda yang sikit kita bergaduh. Kan adik-beradik sikit pinjam duit tak bertegur sampai mati. Tapi orang dahulu mereka buat sampai nyawa mereka nak melayang pun, terima kasih pun tak payah. Sebab tu dia kata kita kena sentiasa tunai hak orang lain. Macam mana kita nak tunai hak orang lain? Kita kena sentiasa lihat kebaikan orang lain. Bila kita tengok baik orang, baru kita akan rasa sayang. Tengok baik dia. Yang buruk tu kita jangan fokus, kita tengok yang baik dia. Bila kita tengok yang baik, kita akan rasa rendah diri. Semua lebih baik daripada saya. Yang tak baik saya, semua baik, yang tak baik saya. Kalau nampak buat buruk pun, satu orang aja, satu orang ustaz saya, Syekh Umar Palampuri, dia kata bila nampak orang buat salah, doa, ya Allah ketukar keburukan dia kepada kebaikan, dan wahai Allah beri kebaikan tu kepada saya. Nabi SAW sendiri pun berdoa supaya walaupun orang buat jahat pada dia, dia kata ya Allah beri hidayat pada mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dia tak kata kenapa tak faham dia orang. Nabi tak cakap macam tu. Nabi kata apa? Beri hidayat pada mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kerana tu kita kena tunai hak orang lain. Ali radhiyallahu anhu juga tengah-tengah malam, tengah-tengah isteri dia satu masa dia mengidam nak makan apple. Ada 3 kisah, tiga biji, ni sebiji punya cerita. Dia kata apa? Satu biji apple dia nak, isteri dia mengidam, dia pergi pasar, dia pergi dapatlah kerja sikit, dapat sikit satu apple. Maka waktu dia nak balik rumah, tiba-tiba orang minta dia bagi separuh. Dan yang lagi orang bagi separuh. Kalau kita nak bagi ke isteri mengidam, orang mengidam faham lah kan. Tengah malam pun kena cari, kena bangun suami kejut. Sebab apa? Mengidam tengah malam. Tapi tak apa, hari ni mengidam pun mengidam benda McDonald, KFC, okey lah kan. Tengah malam senang cari, 24 jam. Jadi yang lain jadi buat apa? Di tengah malam, maka dia telah bawa sebiji apple, sampai rumah tak ada apa-apa disedia. Maka Fatimah kata tadi ada orang bagi 9 apple. Maka Ali kata kenapa 9? Patut 10. Kenapa 9 patut 10? Fatimah pun heran, dah tak bawa balik, tiba-tiba dia tanya patut 10. Rupanya dia beritahu bila satu orang bagi 1, Allah balas 10. Jadi kata patut 10. Kata Fatimah, orang tu tadi orang duit datang, ada orang bagi, suruh bagi kat kita ni, tiba-tiba dia lapar, dia makan 1, jadi tinggal 9. Jadi macam tu sekali maksud bila kita bagi 1, Allah balas 10. Ada seorang kawan saya masa dia belajar kat madrasah kat Pakistan tu, dia balik emergency kan. Bila nak balik-balik, dia ada RM100 je. Macam mana nak buat ni? Sampai ke airport dia bagi sedekah 100. Kita dengar apa betul kan ni? Betul RM100. Gila ke dia ni kan? Bagi RM100 sedekah.
Lepas sedekah dia duduk doa, ya Allah tolonglah, kata bagi 1 balas 10, dia cakap macam tu. Tiba-tiba datang satu orang, dia kata ustaz tu ceramah tempat saya kan. Dia kata ni ada ustaz tak balik tu, masa tak ambil pun duit, tak tahu nak cari ustaz mana, dia pun bagi RM1,000 kat ustaz. Tak saya ceramah tu ikhlas je. Dia kata tak apalah ustaz, ambil lah. Dia pun dalam, dia kata tak apa, tangan dia pun ambil juga kan, sebab tengah susah dia pun ambil. Jadi tuan-puan boleh dah mula buat. Saya dah mula buat dah. Bagi RM1, dia tengok dapat 10. Bagi RM10 dapat 100. Bagi 100 tengah kira ni kan, dapat 1,000. Lepas bagi 1,000 tak dapat lagi, tengah kira belum dapat 10,000 lagi ni. Tak adalah macam tu. Tapi sekurang-kurang kita kena yakin, bila susah kita sedekah. Bagi RM1 dapat 10. Macam tu. Jadi ni pelaburan yang tak akan rugi. Tak percaya tuan-puan boleh buat. Pergi sekejap lagi bagi RM1. Tengok dapat tak 10. Bagi RM10 dapat 1. InsyaAllah ni bukanlah maksudnya kita nak cerita ni, ialah kita kena belajar yakin dengan janji Allah. Itu ni hak orang lain. Tapi kadang-kadang kita hari ni bila minta sedekah, betul lah banyak orang yang tak betul minta sedekah tu sebagainya, kadang-kadang macam tu. Tapi jadi kerana tu kita kena sentiasa mendahulukan orang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik pada kita supaya menunaikan hak orang lain, mengemudiankan hak kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.